Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi di YouTube channel Cikgu Ainun untuk pembelajaran subjek ekonomi yang seterusnya. Untuk kali ini kita akan mempelajari ekonomi tingkatan 4 di bawah bab 3 pendapatan individu. Standard kandungan 3.3 penggunaan pendapatan individu. Standard pembelajaran pada kali ini ialah 3.3.5 mengenal pasti dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan. Pada fikiran kamu, apa sebenarnya faktor yang boleh mempengaruhi corak perbelanjaan individu atau isi rumah? Adakah hanya bergantung kepada pendapatan atau gaji yang diperolehi semata-mata? Bagaimana pula dengan promosi jualan murah yang sering ditawarkan? Apatah lagi ditambah dengan iklan yang sangat menarik. Bolehkah perkara sedemikian mempengaruhi corak perbelanjaan kita? Ayam goreng McD. There's nothing like it. Memang seronok kalau dapat membeli belah. Malah, ada yang menganggap membeli belah boleh menghilangkan tekanan atau stres. Daripada paparan beberapa slide tadi, kamu telah mendapat pengetahuan tentang beberapa faktor yang boleh mempengaruhi kita berbelanja. Persoalannya, apakah faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan individu atau isi rumah? Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Faktor yang pertama, pendapatan. Faktor kedua, harga. Faktor ketiga, barang pengganti. Faktor keempat, pengiklanan dan pemasaran. Dan faktor kelima, cita rasa dan segmen pasaran. Selepas ini, cikgu akan menjelaskan setiap faktor untuk murid-murid dapat memahami lebih mendalam lagi. Faktor pertama yang mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna ialah pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan kuasa beli dan seterusnya meningkatkan perbelanjaan pengguna. Bagaimanakah pendapatan boleh mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna? Bagi pengguna berpendapatan rendah, perbelanjaan mereka lebih tertumpu kepada barang keperluan seperti makanan, bil utiliti dan perumahan. Manakala bagi pengguna berpendapatan tinggi, perbelanjaan mereka lebih tertumpu kepada barang kehendak atau barang mewah seperti pengangkutan, hotel, pelancongan dan juga barang kemas. Ringkasnya, semakin tinggi pendapatan seseorang, individu ataupun isi rumah tadi, semakin tinggilah perbelanjaan mereka. Kerana kemampuan atau kuasa beli mereka yang lebih tinggi berbanding dengan
golongan berpendapatan rendah. Seterusnya, kita pergi kepada faktor kedua yang mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna, iaitu faktor harga. Peningkatan harga barang atau perkhidmatan akan menyebabkan kuasa beli pengguna berkurangan. Maka, apabila harga naik, perbelanjaan pengguna akan turun. Sebaliknya, apabila berlaku penurunan harga barangan, akan menyebabkan kuasa beli pengguna meningkat. Oleh itu, apabila harga barang turun, perbelanjaan pengguna akan meningkat. Situasi ini bersesuaian dengan hukum permintaan, iaitu apabila harga turun, kuantiti permintaan akan meningkat kerana kuasa beli pengguna turut meningkat. Walau bagaimanapun, bagi barang keperluan seperti beras dan gula, corak perbelanjaan pengguna tidak banyak berubah sekiranya harga barang makanan atau minuman meningkat atau menurun. Ini kerana seseorang individu masih perlu berbelanja untuk keperluan asasi bagi meneruskan hidup. Faktor yang ketiga ialah faktor barang pengganti. Barang pengganti merupakan dua barang yang mempunyai fungsi yang hampir sama. Contohnya seperti ayam dan daging. Peningkatan harga barang pengganti sebagai contoh ayam akan menyebabkan perbelanjaan ataupun permintaan ke atas daging bertambah. Hal ini kerana secara relatifnya harga daging lebih murah jika harga ayam meningkat. Maka pengguna akan beralih untuk membeli daging berbanding membeli ayam. Jika tak dapat makan kari ayam, kari daging pun boleh dan fungsinya hampir sama. Seterusnya, bagi faktor yang keempat iaitu pengiklanan dan pemasaran. Pertama sekali, kita akan lihat pengiklanan terlebih dahulu. Pengiklanan merupakan satu bentuk komunikasi untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu produk. Dengan kemajuan dan perkembangan dunia teknologi maklumat masa kini, kebanyakan firma mengiklankan produk dan perkhidmatan menggunakan platform digital di internet seperti media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Manakala bagi pemasaran pula, merupakan aktiviti yang menyalurkan barang dan perkhidmatan kepada pengguna akhir melalui pemasaran tidak langsung, iaitu internet, seperti laman web pengeluar dan ejen, atau pemasaran langsung melalui pemborong atau peruncit bagi memudahkan para pengguna membeli barang dan perkhidmatan. Shopping, beep, 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 99 Super Shopping Day. Free shipping, ping, 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 ping. Shopping, 99 Super Shopping Day. Shopping, beep, 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 99 Super Shopping Day. Free shipping, ping, 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 ping. Shopping, 99 Super Shopping Day. Shopping, beep, 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 99 Super Shopping Day. Free shipping, ping, 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 ping. Shopping, 99 Super Shopping Day. Shopping, beep, 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 99 Shopee 99 Super Shopping Day from now till 9 September. Shop now.
kita telah sama-sama menyaksikan sebuah contoh iklan yang menarik sebentar tadi. Kalau kita perhatikan, dalam iklan tersebut, selain daripada menyajikan iklan yang menarik, mereka juga menggunakan kaedah pemasaran yang memudahkan pengguna kerana boleh membuat pembelian atas talian yang mana mereka menawarkan penghantaran percuma kepada pengguna. Pengiklanan yang berkesan terhadap suatu barang dan perkhidmatan akan menyebabkan perbelanjaan pengguna meningkat. Kaedah pemasaran yang memudahkan pengguna juga, seperti penggunaan e-dagang, akan menarik minat pengguna untuk membeli dan berbelanja. Faktor kelima yang mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna ialah faktor citarasa dan segmen pasaran. Kita lihat dahulu apa yang dimaksudkan dengan citarasa. Citarasa ialah kegemaran terhadap suatu barang dan perkhidmatan oleh pengguna untuk memaksimumkan kepuasan. Oleh itu, pengguna akan berusaha membelanjakan pendapatan untuk membeli barang atau perkhidmatan yang dapat memenuhi citarasa mereka dan memaksimumkan kepuasan. Citarasa pengguna adalah berbeza dari segi kaum, umur, jantina dan saiz pendapatan. Sebagai contoh, kaum wanita lebih menyukai atau menggemari fashion pakaian dan kosmetik. Segmen pasaran pula bermaksud membahagikan pasaran kepada subunit yang kecil berdasarkan kumpulan pengguna tertentu. Objektifnya ialah untuk mewujudkan pemasaran yang memadankan jangkaan pengguna dalam segmen yang disasarkan. Sebagai contoh, pengeluar minuman isotonik 100 Plus menghasilkan produk untuk ahli sukan. Oleh itu, pengeluar menggunakan ahli sukan sebagai duta dan menaja perbelanjaan sukan berkaitan untuk mencapai sasaran pasaran yang tepat. Secara tidak langsung, situasi ini akan memberikan kredit kepada syarikat 100 Plus di mana produk mereka akan lebih dikenali terutama di kalangan ahli sukan sebagai minuman isotonik untuk menambahkan tenaga. Begitulah tadi 5 faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan individu. Kita lihat contoh soalan berkaitan. Nyatakan faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan seseorang individu. Kita perhatikan untuk soalan ini, kata tugas soalan ialah nyatakan. Oleh itu, para pelajar hanya perlu memberikan faktor tanpa perlu menghurai jawapan. Kita lihat soalan yang seterusnya. Terangkan 3 faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Perhatikan, kata tugas soalan ini ialah terangkan dan perlu menerangkan 3 faktor di mana markah yang diperuntukkan ialah 6. Oleh itu, para pelajar perlu memberikan 3 fakta dan 3 huraian untuk mendapat markah penuh 6. Pada slide ini,
cikgu paparkan contoh jawapan untuk soalan sebentar tadi. Para pelajar perlu memberikan faktor, 3 faktor dan 3 huraian berkaitan. Huraian berkenaan boleh diberikan untuk maksud, ciri dan juga contoh. Untuk jawapan, oleh kerana soalan hanya meminta menerangkan 3 faktor, maka pelajar boleh memilih mana-mana 3 faktor untuk jawapan. Bagaimanapun, pelajar juga boleh memberi jawapan lebih sebagai simpanan, sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya ada jawapan yang diberikan kurang tepat, kita masih ada jawapan yang lain sebagai pengganti bagi memastikan kita mendapat markah penuh. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Cikgu harap semua pelajar lebih memahami setelah menonton video ini. Jika ianya bermanfaat, jangan lupa sila tekan butang like dan share kepada kawan-kawan yang lain untuk mereka bersama-sama memperoleh manfaatnya. Sekian, sehingga kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Bye.